الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Bersempena memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj, Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Isra' Mi'raj, amanah dan tanggungjawab solat. Hadirin Jumat yang dikasihi Allah sekalian, di antara perkara yang sangat penting ketika Nabi SAW di Isra' Mi'rajkan ialah perintah menunaikan solat fardu. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada baginda Nabi SAW supaya menunaikan solat fardu 50 waktu sehari semalam. Seterusnya baginda SAW bersabda, maka aku pun turun dan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Aku menjawab, solat 50 waktu. Nabi Musa pun berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Sesungguhnya aku pernah menghadapi Bani Israel dan masak dengan sifat mereka. Baginda bersabda, maka aku pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah pun mengurangkan 5 waktu solat daripadaku. Demikianlah baginda Nabi SAW terus berulang alik antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihi salam, sehinggalah Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ia adalah 5 solat fardu sehari semalam. Setiap solat akan dilipat gandakan 10 kali ganda. Maka itu 50 solat fardu. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan tetapi dia tidak melakukannya, akan dicatat baginya satu kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang berniat ingin melakukan satu kejahatan tetapi dia tidak melakukannya, tidak akan dicatat baginya sesuatu apapun. Lalu jika dia mengerjakannya, maka akan dicatat sebagai satu kejahatan. Riwayat Muslim. Setelah selesai semua perkara itu, Rasulullah kembali bertemu dengan Jibril alaihissalam. Lalu mereka turun ke bumi sampai ke Baitul Maqdis. Lalu baginda naik buraq dan diiringi oleh Jibril. Kemudian kembali semula pada pagi-pagi hari sebelum fajar. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, perintah solat adalah nikmat yang paling besar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Solat adalah sebagai hubungan dengan Allah, detik munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya solat bersifat sempurna, tersisih daripada alam kebendaan, nafsu syahwat dan fitnah, agar tertumpu sepenuhnya kepada zat Tuhan, sehingga kan dapat merasakan kelazatan wujud di sisi Tuhan. Solat itu merupakan tunggangan buraq seorang mukmin menembusi lapisan-lapisan langit yang bertingkat-tingkat menuju Allah Ta'ala. Antara syarat diterima Allah ialah merendahkan diri kepada kebesaran Allah, menjauhi sifat takabur, ujub dan dusta, berkasih-kasihan, hormat menghormati sesama manusia, sentiasa bertaubat mengingati Allah, menyayangi orang-orang miskin, ihsan dan banyakkan sedekah, bahkan membantu serta meringankan beban orang-orang yang ditimpa
Sebenarnya, orang yang solat itu digolongkan kepada beberapa golongan. Antaranya pertama, menzalimi diri, iaitu orang yang mengerjakannya dengan tidak sempurna. Kedua, menjaga dan memelihara waktu tetapi tidak mengawal nafsunya, memelihara waktu. Ketiga, memelihara waktu batas dan rukun serta menolak was-was dan melawan musuh solat dan berjihad. Keempat, menyempurnakan segala hak solat zahir dan batin. Kelima, menyempurnakan segala hak solat zahir dan batin dan mengawal hati. Solat yang sebenar adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis daripada Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Riwayat Al-Bukhari. Jadikanlah solat itu solat yang dapat mencegah diri daripada perkara keji dan mungkar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis solah innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang dengan tekun, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dalam kitab Muniyatul Musalli menjelaskan solat itu ada yang zahir dan ada yang batin. Zahirnya ialah Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, dua sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat dan salam, perkara-perkara sunat dan syarat-syaratnya. Manakala yang batin dan sangat dituntut ialah khusyuk, hadir hati, ikhlas, tazallul, merasa kehinaan diri, memahami makna bacaan, tasbih dan lain-lain lagi. Hadirin jemaat yang dirahmati, solat mempunyai kesan besar, antaranya membentuk kejujuran bermuamalah, menunaikan amanah, pergaulan yang baik, berakhlak, mengutamakan orang lain, menahan diri dari menyakiti orang lain, mewujudkan kasih sayang walau di mana-mana sahaja. Solat itu adalah tiang agama. Kesan solat pula ialah melatih diri supaya sentiasa bersih, melatih tenang, melawan sifat terburu-buru, melahirkan individu berjiwa besar, menzalimi takut hanya kepada Allah, menanam rasa malu, menyucikan jiwa dan akhlak, menjaga waktu, bergaul dengan orang yang baik, hidup penuh kejujuran, ikhlas dan berilmu. Hadirin Jumaat yang dirahmati, antara peristiwa yang diperlihatkan kepada Nabi SAW ketika Isra' dan Mi'raj, iaitu diperlihatkan golongan yang mengumpul kayu api, tidak mampu dipikul, namun ditambahnya lagi bandingan manusia yang tidak upaya menyempurnakan amanah, walau bagaimanapun dia masih menerima amanah, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail Al-Nubuwah. Negara Islam yang bertamadun sudah semestinya ada pentadbiran dan penjawab awamnya. Sekiranya mereka menjalankan tugas dengan amanah, akan terlaksanalah cita-cita membangunkan dan memajukan umat Islam. Sebaliknya, kalau mereka cuai dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka dengan amanah atau tidak aktif, maka samalah seperti orang yang sudah tidak upaya memikul kayu api, tetapi ditambah lagi bebanannya. Ini tidaklah bererti umat Islam disuruh lari dari tanggungjawab, tetapi mengukur dirinya supaya berada di tempat yang selayaknya. Satu perkara jika diserahkan kepada orang yang tidak berkelayakan, maka akan menemui kemusnahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai penutup khutbah hari ini, marilah sama-sama kita hayati pengajaran berikut. Pertama, Isra' dan Mi'raj adalah ujian kepada keimanan dan pengabdian kepada Allah. Kedua, umat Islam terutamanya para pemimpin hendaklah menjaga solat, amanah dan tanggungjawab dengan sempurna supaya terhindar balasan azab neraka Allah jika mengkhianatinya. Ketiga, umat Islam hendaklah memelihara hak dan amanah terhadap harta dan anggota tubuh badan
terutamanya mulut dan juga memelihara serta melatih keluarga istiqamah mengerjakan solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur